Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasalahu wa wala. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Marilah kita mulai kuliah kita dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai ke tajuk syarat-syarat tayammum. Syarat tayammum di kalangan ulama tidak sama dan satu sama lain. Hanafi mensyaratkan pada tayammum ini 8 syarat baru sah tayammum. Kalau tak cukup 8 syarat ni tidak sah. Cuma Hanafi 8 syarat ni ada dianggap sebagai sebab tayammum dan setengahnya perlu tayammum di sisi ulama lain dan setengahnya masuk dalam cara bertayammum. Jadi Hanafi anggap semuanya syarat. Ringkasnya 8 syarat ini, pertama sekali niat. Niat Hanafi anggap syarat, tidak anggap rukun tayammum. Kita Syafi'i anggap syarat apa rukun. Niat tayammum. Niat tayammum, waktu kita niat itu ialah waktu kita tepuk debu, tepuk debu untuk kita buat tayammum. Waktu tu Nabi kata syarat. Kalau tak ada niat tak sah. Kita Syafi'i lain. Kita akan terang Syafi'i. Dan syarat bagi sah niat ini bagi Hanafi 3 syarat baru sah niat. Pertama, Islam. Kalau tidak Islam tak jadi. Yang kedua, mumayyiz. Tamyiz atau mumayyiz, dia tu budak yang sayap tamyiz dah baru boleh. Kalau kecil lagi tak jadi, 3 tahun tak jadi, kena 7 tahun. Dan dia tahu apa yang dia niat. Dia niat tu niat tayammum ke niat apa? Niat mai debu ke? Dia budak kalau tak tamyiz, tidak mumayyiz lagi, dia pindah main debu. Jadi tidak. Itu yang pertama bagi Hanafi. Yang kedua, syarat bagi Imam Hanafi ialah uzur untuk membolehkan tayammum. Kalau tak ada keuzuran tayammum tak jadi. Uzur ni pertama sekali kerana air tu tak ada situ jauh, air duduk jauh. Hanafi bagi Hanafi mesti sekurang-kurangnya sebatu jauh dia dengan tempat air tu sebatu. Kalau tak sampai sebatu tak boleh.
Yang keduanya, keuzuran tu kerana sakit, nak guna air tak boleh. Sakit, nak guna air tak boleh. Boleh tayamum lah. Sakit tu tidak mesti semua, sebahagian. Ataupun air ada tapi nak guna untuk minum. Nak guna untuk kita nak minum. Kalau kita guna air, habis air, kita akan dahaga. Ataupun air itu dekat tapi musuh dalam peperangan. Musuh depan kita, singa depan kita, rimau depan kita. Kita nak guna air tak boleh. Ataupun air itu ada bukan untuk dahaga, bukan untuk nak minum, tapi nak buat kami roti, kami gandum. Nak makan kena kami gandum, ada gandum tak ada air, nak kami lah ke mana? Tukar boleh kami debu gitu. Ataupun kita nak masak, nak kuah, masak gula, masak ayam ke, masak daging ke, kita nak guna air. Air cukup ambil air semaya, tapi air tu kita nak guna untuk kuah. Kita ramai 5 orang. 5 orang tu kena cupak. Cupak tu cukup dah untuk minum, untuk ambil semaya. Ataupun air ada tapi nak guna, nak ambil air tak boleh kerana tak ada alat. Lagu ada. Puah cari tali, puah cari alat galah ke apa tak boleh. Tak ada galah, kayu tak ada. Tak siapa ada kayu pendek, tak siapa nak hubung. Tak ada kayu dah. Cuma kita benda-benda lagu ni kadang-kadang kita ketawa ya. Sebab tempat kita tak berlaku benda ni. Air banyak. Mana ada air. Tapi negara Arab dia masalah. Negara Arab ni tak ada air langsung. Tak ada air langsung. Di Afrika pun kadang-kadang air tak ada. Air jauh. 450 batu. Burung mati, apa ni, keldai belah, kuda belah, Arab panggil keldai. Kuda belah paksa jalan 450 batu untuk dapat air. Musim kemarau, musim hujan tak ada apa. Ataupun kita, kalau kita nak ambil air semaya, menyebabkan luput semaya mayat. Hanafi membolehkan mayat-mayat dengan tayamum kerana nak ambil air semaya jauh sikit, menyebabkan habis masa. Orang semaya belaka, bagi mayat, kita tak ada nak semaya mayat. Itu Hanafi membolehkan. Ataupun nak semaya raya. Kalau kita pergi ambil air semaya, tak ada semaya raya. Seimbang nak semaya dah. Hanafi boleh, kita tak boleh. Yang ketiga, syarat yang ketiga, nak tayamum tu mesti benda yang suci. Tanah suci, batu suci, debu, pasir suci. Hanafi boleh, tidak seperti Syafi'i. Syafi'i dia kena
tayamum dengan debu tanah. Tak boleh debu pasir, tak boleh debu batu. Hanafi boleh kerana sa'idan tayyibah. Kita pergi tempat orang mesyek batu kuari ya. Batu kuari, debu tu boleh buat tayamum bagi Hanafi. Bagi Syafi'i tak boleh. Syafi'i tak boleh. Syafi'i tak boleh. Syafi'i syaratnya debu tanah. Tak boleh debu pasir, tak boleh debu batu. Hanafi boleh. Asalkan benda bahan tanah. Benda bahan atas tanah. Bahan tanah boleh. Bahan daripada tanah, daripada bumi. Pemata, debu pemata boleh. Tapi debu temaga, debu emas, debu timah, debu besi, tak boleh hak tu. Dia kalau mata tak apa. Jadi setiap benda yang boleh jadi debu, boleh jadi abu, boleh lembut dengan dibakar, dibolehkan. Tak boleh bakar, tak boleh. Kerana Tuhan kata, fatayammamu sa'idan tayyibah. Hendaklah kamu ambil tayamum dengan sa'id, dengan bahan tanah, bahan bumi, tayyibah yang bersih. Jadi kata Hanafi, sa'id dan tayyibah ni ialah nama bagi bahan bumi, sama ada tanah atau tidak tanah. Yang keempatnya, syarat yang keempat, Hanafi kata kena sempurnakan sepak kita nak sapu tu dengan bahan tadi. Kita syarat sah juga. Dan rukun. Jadi debu ni kena rata, kalau tak rata tak jadi. Yang kelima, tangan hak kita nak sapu tu kena rata semua sekali. Itu syarat dia. Kena rata semua sekali. Dan disapu dengan sekurang-kurangnya 3 jari. 3 putung jari sapu. Sekurang-kurang. Supaya dia rata. Kalau 2 putung, Hanafi kata tak boleh. Tidak seperti wuduk. Wuduk ni kalau kita sapu seputung jari pun tak apa. Dengan seputung jari. Kepala lah, sapu kepala. Tapi itu tidak. Tayamum tidak. Yang ke-6-nya, sapu dan sepuk debu tu mesti dengan sapak tangan. Kalau kok belakang tangan tak jadi, kok belakang sapak. Kok belakang apa namanya? Kuah tangan. Kuah tangan tak? Sapu kot tu. Tak boleh. Sapu mesti sapu ikut tapak tangan. Kalau tidak tapak tangan, tak jadi bagi Hanafi. Yang ketujuh, waktu kita nak sapu, nak ambil tayamum tu mestilah kita habis daripada haid dan nifas. Kita bersih daripada haid dan nifas dan benar-benar berhadas. Kita kalau duduk tengah kecing lagi, duduk kecing nak ambil tayamum tak jadi.
Orang perempuan hek tak habis lagi nak ambil tayamum tak jadi. Orang perempuan dalam masa hek nak ambil tayamum tak jadi. Dia syarat, Hanafi kata syaratnya ialah kita bersih, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau belum suci tak boleh. Sama juga syarat wudu waktu kita nak ambil wudu pun kena bersih, suci daripada hadas besar hadas kecil. Kalau duduk tengah berak sambil berak kita ambil air sembahyang, kita ambil tayamum tak jadi, nak habis dulu. Yang ke-8, jangan ada benda yang menghalang daripada sampai debu ke kulit. Kita nak ambil tayamum tu sehalang daripada sampai debu ke kulit, dengan sebab ada lilin ke minyak beku ke gapo lagi, getah ke, kita noreh getah kemudian buka, kita nak ambil tayamum tak boleh kecuali tak ada benda, tak ada getah lah, tak ada getah yang menghalangkan kita supaya ambil sembahyang lah, menghalang daripada sampainya debu ke kulit. Itulah 8 perkara syarat sah tayamum di sisi mazhab Hanafi. Imam Syafi'i dia balas dua ni ya, Syafi'i dengan Hanafi. Syafi'i ada 10 perkara syarat bagi sah tayamum. Hanafi ada 8. Ingat sikit lah ni. Syafi'i ada 10 perkara. Pertama, syarat pertama bagi Syafi'i untuk sah tayamum ni, pertama ialah debu tanah. Debu tanah baru boleh buat tayamum. Tak kira lah kalau lagu mana pun, kalau hijau ke, kalau biru ke, kalau merah ke, kalau kuning ke tak apa. Kalau ada tanah biru, tak ada tanah biru deh. Tak apa. Tanah apa kalau pun tak apa. Asalkan ada debu. Yang kedua, yang pertama mesti debu tanah. Hanafi tak apa, tidak debu tanah tak apa. Tu kemudahan. Kita ngaji ni nak mudah ya. Tak usah buat payah lah. Buat payah Allah. Penipan lah tu. Asal mudah. Yang kedua, tanah tu mesti tanah suci. Kalau tanah tidak suci, misal tanah kubur, bau kali kubur, tanah tidak suci. Gapo? Nak tanah tu tanah suci. Ataupun tanah ambil buat tayamumnya kecil tanah. Kecil tanah. Tak boleh Dia kecil dah orang. Sebab Tuhan kata sa'idan tayyibah.
debu tanah yang suci. Yang ketiga, jangan debu tanah tu yang sudah digunakan, dipanggil mustakmal. Diguna dah. Kita guna ni, kita tak ada, kita guna semula, tak boleh. Ataupun hak bertitik tu, apa titik? Jatuh tak panggil apa? Jatuh sikit banyak daripada tu, kita ambil semula, bubuh tak boleh, tak istimal. Dia panggil istimal. Ataupun hak duduk atas anggota muka. Waktu kita tayammum, sapu muka, tak ada muka tu, sapu tangan pula tak jadi. Dia apa ni, tanah mustakmal. Yang ketiga, zat Syafi'inya, jangan bercampur sikit pun dengan debu gandum. Debu gandum. Sebab gandum tu semua siapa pun tak boleh. Syafi'i tak boleh, Hanafi pun tak boleh gandum. Kena suci, apa ni, bersih daripada campuran debu gandum, bedak, za'faran, kapur baru, kapur, tak boleh raka. Kerana benda ni bagi Syafi'i tidak debu tanah, dia syarat debu tanah. Syafi'i ni cermat sikit lah. Yang kelima, mesti tanah tu dia niat nak tayammum. Debu tanah tu niat tayammum. Kalau angin tiup dia tahan muka dia, sapu. Tahan tangan dia dia sapu. Tak jadi. Dia kena niat. Dia kena sengaja. Kita sengaja dia. Sengaja. Kita sengaja ambil debu tu untuk tayammum. Kalau kita pergi pak angin, debu angin, jadi yang keenam, dia kena syaratnya dia sapu muka dia, sapu tangan dia dengan 2 kali tepuk. Tepuk muka sekali, suku, sapu muka, batu tepuk untuk tangan sekali, sapu tangan. Tapi kalau tak kali, kita tepuk itu, sapu muka, sesah muka, sapu pula ada kat sana lagi, sapu tangan tak kali. Yang ketujuh, kalau ada najis, kita kena buang dulu. Haji buang lain pada air. Air katalah air ada tu apa najis ada tubuh kita. Misalnya kena air kecil. Kena air kecil tubuh kita. Kita mandi, tidak tayammum, mandi wajib. Dia rata, dia hilang gitu je. Gitu juga. Kita sapu, kita basuh najis di badan kita, hilang dengan basuh tu suci. Basuh yang kedua tu tak ada apalah, suci. Jadi kalau tayammum ni kena buang najis dulu. Kalau ada najis tubuh, najis tangan, najis muka, kena buang dulu. Lepas tu baru tayammum.
Yang ke-8 Syafi'i syarat syaratnya dia anggap dia berusaha sungguh-sungguh sebelum tayamum tu dia usaha sungguh-sungguh, tidak kata gitu tidak, dia tayamum tidak sungguh. Dia seperti tayamum air sembahyang lah, dia kena sungguh, dia niat ambil air sembahyang sungguh. Kalau dia sambil lewa gitu tak jadi juga. Tayamum pun sambil lewa tak jadi. Dia kena sungguh, kena niat betul ambil tayamum. Kalau bos sambil lewa tak jadi apa. Yang ke-9, tayamum itu hendaklah dilakukan sesudah masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu lagi tak boleh. Tayamum sesudah masuk waktu. Sebab dia hadat bertaharah sementara, gantian. Yang ke-10, hendaklah dia ambil tayamum tu untuk setiap kali wudu, benda wudu. Setiap kali ambil, setiap kali semaya wudu dia kena ambil tayamum. Kalau semaya sunat tak payah. Hak tadi pun tak apa, ambil tayamum tadi pun boleh semaya sunat. Ni kita Syafi'i payah sikit, tidak seperti Hanafi. Hanafi satu tayamum boleh buat semaya berapa wudu dan berapa sunat. Kita ambil lagi tak batal lah. Kalau kita ambil tayamum untuk zuhur, masuk zuhur kita ambil tayamum, kita semaya zuhur, kita semaya sunat kapit wudu, lepas tu masuk asar, tak batal lagi semaya kita, tayamum kita. Kita boleh semaya asar, sunat asar boleh, sunat qabliyah asar, tayamum. Batu duduk tak hilang lagi, tak batal lagi semaya tayamum kita. Kita boleh buat semaya semaya maghrib, semaya isya, lama tidak batal. Hanafi senang. Hanafi satu tayamum boleh buat semaya beberapa wudu dan beberapa sunat. Kita Syafi'i boleh satu tayamum untuk semaya satu wudu dan beberapa sunat. Tak apa. Mudah Syafi'i, payah Hanafi mudah. Kemudian habis syarat Hanafi, Syafi'i. Kemudian sunat tayamum. Tayamum ni ada sunat, ada makruh seperti air semaya juga. Di antara sunat di sisi Syafi'i, di sisi Hanafi, pertama sekali baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di awal, samalah seperti wudu juga. Sekurang-kurangnya dia kata bismillah. Tak payah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim itu comel lah. Tapi kalau dia kata bismillah tak apa dah. Tapi sebaik-baiknya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah sunat
tepuk tu dengan tapak tangan dan belakangkan kuat tangan. Lepas letak pada di atas tanah. Dan sunat apabila kita tepuk tu, kita buka jari kita dan kita tepuk sikit, supaya debu tu jangan banyak dah. Kemudian seterusnya kita sunat renggangkan jari kita, supaya kita renggang waktu tepuk, kita renggangkan supaya jari kita tu dimasuki oleh debu tanah. Jadi kalau kita perapat, debu tak masuk. Kita jarang, debu masuk. Puk debu tu jadi tengah jari ni tak payah sapu lah. Kita sapu lagu ni ya, balik kanan dulu kan. Kita ambil kat belakang ni, kita turun mari, orang mari habis dia berjari. Balik ni pun begitu juga. Debu didapat tengah dapat apa, didapat tangan tu kita cadang untuk tangan kiri pula. Jadi kalau kita buat gitu habis debu, dia debu mustakmal dah, kena tepuk semula lah. Tak apa, tepuk semula pun tak apa, tapi tidak ekonomi lah. Dia kita ni ekonomi belaka, ekonomi dalam tayamum, ekonomi dalam ambil air semaya, ekonomi dalam mandi. Sebab itulah Tugu duduk tekan hak mau ambil air semaya ni jadi ekonomi sikit. Jangan buka baik tu kuat dah habis pau Tugu jaga benar ekonomi. Sebab tu dia jaga negeri pun ekonomi dia terjaga. Tak boleh buat apa BN tu. BN tu Kementerian Pertahanan dia habis 25 juta hilang tak tahu mana. 25 juta. Dia merintah Malaysia ni selama berapa tahun? 50 berapa? 50 lebih ni. 50 lebih. Dia merintah Malaysia 50 tahun lebih. Hilang duit Malaysia ni 1.077 triliun. 1.077 triliun. Banyak. Triliun, bukan bilion, triliun. Amo pun tak reti nak tulis akar triliun ni. Haji Jamal boleh tak? Tak boleh. Nak tulis akar 1.077 triliun ni berapa akar tak tahu. Amo tak reti, amo tak ngaji matematik. Ngaji matematik sekolah rendah dulu ya. Tahu lah. Banyak duit Kementerian Pertahanan hilang 25 bilion. Duit Malaysia hilang 1.007 triliun. Padalah kita perubah lah perubah lah. Kalau lock dia habis barang naik pun. Barang tentu dah naik. Nak bayar apa ni brand ni, nak bayar brand ni. Banyak brand ni pun banyak. Dia ambil dengan syarikat naik barang lagu tu ya. Saman tu nak piti. Saman tu ambil. Golek Abdullah, golek jatuh lah
Najib pun kenali perut. Nak mahal pun kenali perut. Lagu mana? Dan sunnahnya di antara sunat ialah taltik dan mualat. Taltik di antara sapu muka dengan sapu tangan tu biar taltik. Dan mualat seturut, jangan tidak mualat. Bagi Hanafi, bagi Maliki sunat bagi Maliki ada 4 perkara. Tadi Hanafi, Imam Maliki lain. Bagi Imam Maliki sunat bagi Imam Maliki pertama tartib. Tartib tidak wajib. Dia sunat tartib. Kita Syafi'i wajib lah. Bagi Maliki tartib ni sunat. Sunat. Nak basuh, nak sapu tangan dulu ke, nak sapu muka dulu ke, tak ada apa. Bebas. Senang kata, kena ngaji banyak kat senang. Kemudian yang keduanya tepuk kali yang kedua untuk tangan, 2 tangan. Kemudian lepas tu tepuk untuk sapu tangan ke siku. Tu lain-lain dia Maliki dia setakat ni kan, setakat pergelangan tangan lah. Jadi untuk tangan ke siku tepuk 2 sekali lagi. Itu bagi dia sunat. Kita sekali ya. Jadi kalau kita tengok orang Maliki ni duduk di mana ni? Afrika. Orang Sudan Maliki, orang Afrika lain pun banyak Maliki. Maliki ni senang. Rupa orang Syiah, budak-budak Melayu kita ikut Syiah, senang. Maya jamak sama. Dia tak maya kan? Maya apa kita? Dia maya jamak sama. Senang, budak-budak muda suka. Tu suka Syiah tu. Kita Syafi'i lain, Hanafi lain. Hanafi orang Afrika nu dia padan dengan dia. Afrika nu dia mudahnya makan. Afrika ni payah nak makan, tidak tempat kita ni. Kita ni kan ada mengotu ada Allah. Afrika ni payah makan. Lepas dia boleh makan belakang. Boleh makan belakang. Bewok boleh makan. Kita suka. Kalau kita duduk makan pasti lah. Buaya boleh makan. Kalau kita pergi Sudan, dia ada restoran buaya. Restoran buaya. Kita pergi Sudan, dia ada minyak buaya. Minyak buaya ni untuk gagah. Dia mau tilting lama minyak buaya. Minyak buaya. Sebab tu orang Nigeria, mau pergi ke Nigeria tu, mau tanya mu berapa? Bini.
Aku 3, mu 4, aku 4. Dia tak balas pun dia. Mungkin dia biasa lagu tu. Pak kita yang watina, pak kita ni Allah. Ni orang perempuan. Marah belakang. Bunyi tak laki nak bini 2, marah. Beramak. Terbang, periuk terbang. Orang Afrika, kalau kita pergi ke Afrika, orang Afrika ni, oh Allah, Pak, 3. Kalau tok laki bini seorang, tok laki isteri seorang, dia kata tok laki pak aku pandai, aku nak kira bini seorang lagi. Enggak orang tino, kau su orang tino tak marah, orang jatuh, kau tak marah. Dia malu kalau tok laki dia bini seorang. Kalau kita nak bini ni ramai pergi ke Nigeria. Di Nigeria. Boleh bini selalu. Tapi jangan tak giliran. Bini tak giliran tak jadi. Batulah dia mudah. Orang Afrika dia ikut Maliki mudah. Tai lembu tak najis. Tai kuda tak najis. Tai kambing tak najis. Ambo pergi ke Afrika dengan tok guru pergi apa dia ke Sudan. Tengok orang Sudan duk semaya dalam kandang kambing. Dia pergi kambing maya situ. Tak lapik-lapik. Ambo kata senang bagi dia. Dia tak najis kan? Kita najis. Taik lembu najis, asak taik lembu najis, abu taik lembu najis ni. Hanafi tak nak. Hanafi asak taik lembu tak najis. Debu taik lembu tak najis. Abu. Lepas tu Hanafi Maliki pula boleh makan pula. Benda-benda yang taik pun boleh makan. Dia tak najis. Dia asasnya ialah kerana Nabi orang baru masuk Islam, dia penyakit kuning. Penyakit kuning ni penyakit hati dia. Penyakit kuning. Pak kita banyak orang penyakit kuning ni. Orang penyakit kuning, Nabi tengok orang ni kuning. Puak ni penyakit kuning bakar. Nabi kata, ambil unta ni. Unta zakat ni mu ambil, mu pergi perak, mu makan air kencing dia campur dengan susu unta. Kita tak makan, orang tena Allah tergamuk makan. Nabi suruh dia minum. Dia minum air kencing, dia minum air kencing unta, susu unta, akhir siang. Kita pun boleh buat obat. Kita boleh makan kerana buat obat. Pergi Mekah lagi kuning tak, cari susu unta, susu air kecil unta, minum. Minggu duduk di Mekah, minum air kecil unta, minum susu unta. Yalah. Kuning jadi hijau. Hijau. Kuning jadi hijau. Yalah. Jadi itulah asahnya. Asah mengatakan sahih binatang yang dimakan, air kencing makan, benda yang dimakan tidak najis kerana Nabi suruh makan. Tak apalah kita tak tergamuk, hanya buat obat buat obat. Kalau pergi ke Sudan tu tengok dulu. Nak makan sup tu tengok tu, sup gapo dia tulis sup gapo tak ni? Boyo. Sup boyo. Tak sama makan lah. Di Sudan ni ada restoran orang Melayu. Dekat Universiti Khartoum tu ada restoran budak Melayu. Pergi makan situ lah. Tak was-was dah. Tidak kan? Kata karung dia makan belakang.
Kalau nak makan katak, garik siang. Tidak payah mazhab Maliki. Syarat seterusnya bagi Maliki ialah pindah bekas kita tepuk debu tu kepada anggota yang kita nak sapu. Kita tepuk, pindah tu sunat. Nak tak pindah tak boleh buat. Pindah debu tu kepada anggota yang kita nak sapu. Muka, kalau muka, tangan. Kemudian Imam Maliki tambah sunat lagi ialah saya bismillah, baca bismillah. Baca bismillah. Tapi ni khilaf bagi mazhab dia, cuma ikut qaul Azhar. So Azhar saja sunat baca bismillah. Kemudian yang tambah lagi kena senyap waktu kita ambil tayamum tu. Tak sedut kecek. Kita Syafi'i pun lagu tu juga sunat kita senyap waktu kita ambil tayamum, ambil wudu, kita sunat senyap. Waktu kencing, tak waktu kencing dia sambil berdiri kencing dia. Assalamualaikum. Dia tak azab. Dia beri salam, dia kecek kaifah halat. Kita sunat diam. Waktu kita duduk istinja, duduk ambil duduk ambil semayang pun kita juga sunat kita senyap. Nak kecek tak apa, makruh ya. Lama orang beri salam assalamualaikum tak jawab, tak boleh. Kita Syafi'i ni jawab salam wajib, beri salam sunat. Tapi ada qaul ulama mengatakan jawab salam ni sunat, tidak wajib. Jadi kalau orang UMNO beri salam nak jawab, kalau tak sejawab kata situ lah. Kata situ atas dasar sunat. Nak jawab tak sejawab tak apa, sunat. Kalau atas dasar wajib kena jawab. Orang UMNO pun kena jawab dah. Tapi tak ni lah, kau mengatakan wajib jawab, kena jawab. Kau yang mengatakan tidak wajib jawab, tak payah jawab. Dia tak wajib, tak wajib jawab ni waktu Nabi balik dari perang Yarmuk. Perang Yarmuk ada 3 orang hak tak pergi perang dengan Nabi. Puak ni beri salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi palinglah lain. Pergi alik kiri pula, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi palinglah lain, tak jawab. Dia tak jumpa ke? Tak jumpa lah. Itulah maknanya nak jawab tak sejawab tu atas dasar hukum wajib jawab. Hukum sunat jawab, nak jawab tak sejawab tu suruh kita lah. Biar bagi modal, hamba bagi modal ni. Bagi modal. Modal. Ada orang kata apa tak jawab? Datuk Mak kata jawab salah ni ada ulama mengatakan sunat, ada ulama mengatakan wajib. Aku pakai awak sunat lagi ni. Saya kita jalan gitu. Hamba bagi modal banyak dah, bagi modal orang lain tak boleh bagi. Baca Fatihah wayak dah, baca Quran wayak dah, banyak dah.
Seterusnya sunat menghadap kiblat waktu kita tayamum. Waktu tayamum hadap kiblat sunat. Hadap ke lain, tak ada apa, makruh je lah. Kemudian seterusnya kita mula dengan kanan. Tayamum ni mulai kanan. Muka pun kita sapu balik kanan dulu. Tangan pun kita mula tangan kanan dulu. Sapu. Lepas tu baru kemudian tangan kiri. Tapi kalau kita nak mula tangan kiri, samalah dengan wudu. Wudu kita nak mula tangan kiri, kaki kiri tak apa. Kita tayamum, kita wudu, kita sapu, kita basuh tangan kanan dulu ke, tangan kiri dulu ke, tak apa. Tak, kaki pun kita sapu, kita basuh kaki kiri dulu ke, kaki kiri dulu, kanan dulu, tak apa. Jangan duk balah. Benda kecil kita balah ni. Oh, ni pilihan raya ni. Dan balas itu apa? Kalau boleh duduk balas bak tayammu kau remeh doa. Dia ulama zaman dulu, ulama besar zaman dulu. Di antaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki. Dia di semaya di Masjid Imam Azam. Imam Azam ni Imam Abu Hanifah lah. Jadi tu imam dengan makmum tu duduk akad takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir intiqalat, takbir perpindahan. Sudah tu pakat gelak tawa. Kata ulama ni, aku tengok mu semaya sepuluh nak terbang. Syafi'i banyak, Hanafi dan tidak banyak nak akad takbir intiqalat ni. Jadi puak Hanafi tak banyak akad takbir intiqalat, kita Syafi'i banyak. Jadi bila banyak puak-puak Hanafi kata aku tengok mu semaya sepuluh nak terbang. Pakat suka. Kata ulama tu aku tak akad takbir, tak aku nak rai ni, rai hak tuan bagi kubur ni. Dia ada di Masjid Abu Hanifah tu, dia ada masjid. Kemudian itu sunat bagi mazhab Maliki. Bagi mazhab Syafi'i pula ada 15 sunat. Banyak Syafi'i. 15 perkara. Di antaranya dia sunat-sunat dia tu seperti sunat ambil wuduk juga. Sunat mandi, kena mula belah atas dulu. Tangan belah atas kok ni lah. Tangan lah kok ni. Sunat kok ni. Sunat mula belah atas. Boleh kok bawah ni pun tanganlah ke atas boleh. Supaya kita ambil sembahyang tak? Ambil sembahyang, kita ambil cucuk kok siku dulu boleh, tak ada apa. Siku. Kemudian di antaranya mulai yang kanan daripada yang kiri, daripada dua tangan. Yang ketiganya pecahkan, renggangkan jari-jari waktu kita tepuk tu. Kemudian kita taklil, kita taklil, menyelat anak-anak jari lepas daripada kita sapu. Kita sapu tu, sapu kita selatkan anak jari, kita
Menyelat kanak jari itu sunat bagi Syafi'i, sebagai basi takut tak rata. Dan sunat kita mengurangkan debu tu, jangan banyak doa. Sebab itulah kita sunat kita tepuk gitu supaya hilang sebahagian dan tinggal sebahagian sekadar hajat. Dan mualat jangan lama jarak di antara sapu muka dengan sapu tangan kanan dengan sapu tangan tinggi, seperti wuduk juga lah. Dan sunat juga melalukan tangan di atas anggota waktu kita sapu tu, waktu sapu. Dan jangan angkat tangan daripada anggota sesudah kita selesai daripada menyapu. Itu Syafi'i. Nak keluar daripada khilaf orang. Dan sunat juga melebihkan anggota tangan lengan atas ni daripada siku. Jangan hanya sampai takat siku berhenti, biar lebih sikit. Sunat dia panggil tahjil. Dia panggil tahjil. Jadi kita anggota ni waktu kita ambil semayang, waktu tayamum pun biar lebih sikit. Kerana esok di pada mahsyar esok Tuhan jadikan anggota kita, muka, tangan dan kaki cerah. Orang lain gelap. Orang yang tak ada semayang ni, tak ambil semayang ni gelap. Esok cerah. Tak tahu dia. UMNO tak tahu, kita tak tahu. Tapi maknanya orang yang ambil air semayang ni cerah besok. Tangan, muka, kepala dia, kaki dia cerah. Nak lalu atas siratal mustaqim pun senang lah. Nuruhum yas'a baina aidihim, Tuhan kata. Cahaya dia, cahaya orang Islam ni yas'a, ikut jalan baina aidihim, di antara, di depan mereka. Jadi duduk dalam syurga kita cerah. Orang munafik duduk dalam neraka dia gelap. Tak tahulah orang munafik lagu mana. Orang munafik ni gelap. Dia kata mu tengok unzuruna naqtabis min nurikum. Tengok kata aku orang mukmin dalam syurga kepada aku dalam neraka, naqtabis min nurikum, kami boleh tupai cerah kata daripada cahaya kamu. Orang Islam kata, orang mukmin kata, kalau mu nak cahaya, mu balik ke dunia lah, buat cahaya, ambil semaya. Ni semaya pun tak berapa, maya raya. Kalau hari raya dia dulu pakai selilai. Tak? Kita tak pakai selilai lah mana. Gitu-gitu dia selilai belakang. Ni raya. Maya lain tak. Maya jemaah nguli. Siapa dia nak semaya jemaah hari ni? Dia nguli. Cara dia. Dan sunat bagi Imam Syafi'i, jangan mengulangi sapu muka 2-3 kali. Tak usah sekali ya. Sapu tangan pun sekali ya. Tak usah buat 3 kali. Jangan kata wuduk 3 kali, takkan tak boleh buat 3 kali. Boleh buat, tapi orang kata tak apa betul. Tak betul. Sekali ya. Sekali ya. Kita Syafi'i ini sapu 3 kali. Nabi buat sekali.
sapu kepala, sapu telinga ni sekali-sekali Nabi buat. Kita Syafi'i 3 kali, orang lain sekali-sekali. Hamba buat pakai sekali hamba pakai sekali sapu kepala, tapi banyaklah, kena banyak sapu sikit, biarlah lejuh air sikit pun. Nak saya bojeng buat gapo saya bojeng pun tak jadi apa, kita pergi pak tukar gunting kerak juga ni, kerak juga. Kecuali hok jenis pakar apa ni, ekor kuda, dia sayang belakang. Itulah. Jadi kita ikut hak Nabi buat. Nabi buat sekali lah. Nabi buat. Kemudian Syafi'i lagi sikit lagi tak. Sunat pecat apa ni? Cicing sunat pecat. Setengah ulama kata wajib kerana tak hafal debu. Kalau cicing longgar tak apalah. Kita pecat. Dan sunat sembahyang 2 rakaat sesudah tayamum seperti wudu. Dan sunat bersugi sebelum baca bismillah waktu tayamum dan sebelum pindah tanah. Ini sunat. Tapi nak sugi ke mana air tak ada. Boleh lah air sikit-sikit. Tak ada. Itulah sunat, kau sunat di sisi Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan tinggal lagi Hambali. Itulah. Itu sajalah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.